Ada beberapa hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i untuk mengatakan kunut fajar ini ataupun kunut subuh ini adalah sunnah. Hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala yaqnut hatta faraqa dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkunut sehinggalah dia meninggalkan dunia. Hadis ni riwayat Abdul Razzaq, riwayat Imam Ahmad, riwayat Daraqutni dan Ibn Abi Shaybah dan riwayat At-Tahawi. Semua mereka meriwayatkan daripada jalan Anas bin Malik. Maksudnya daripada Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan daripada Rabi' ibn Anas, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, Nabi SAW sentiasa berkunut fil fajr pada salat subuh sehinggalah dia meninggalkan dunia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ialah hadis daripada Aswad, yang mana dia kata, sallaitu khalfa Umar bin Al-Khattab fi safar wal hadar fama kana yaqnut illa fi salatil fajr. Aswad ni tabi'in. Dia kata, aku solat belakang Umar bin Al-Khattab dan aku tidak melihat dia berkunut melainkan hanyalah pada salat fajar. Baik. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga ialah riwayat Abu Hurairah, riwayat Al-Hakim, yang mana daripada Ibn Abi Fudaik, daripada Abdullah bin Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salati subuh fi raka'ati tsaniyah rafa'a yadayhi fayad'u bihadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk rakaat yang kedua pada salat fajar, dia akan tadah tangannya dan berdoa, Allahumma hdini fi man hadait. Dia membaca doa qunut subuh. Ini riwayat Abu Hurairah. Ada satu lagi riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah sebut pada anak murid dia kata, wallahi la uqarribanna bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan memperlihatkan dengan dekat kepada kamu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi raq'atil ukhra min salati zuhri wa salatil isya wa salati subuh ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'min wa yal'anul kuffar. Kata Abu Hurairah, aku akan tunjuk kepada kamu secara dekat salat Nabi SAW. Abu Hurairah pun tunjuk ke anak murid dia, bila rakaat yang kedua daripada salat zuhur, salat isyak dan salat subuh, dia akan baca doa qunut. Pada rakaat kedua dia akan tadah tangan. Pada rakaat yang akhir, dia akan tadah tangan, berdoa untuk orang mukmin dan melaknat orang kafir yang memerangi Islam. Okey. Jadi kalau orang yang taklid, dia bolehlah pakai mazhab ni. Oh, ada dalil banyak hadis. Kalau dia tak mengaji hadis, macam saya dulu tak mengaji hadis, zaman degree dulu, so tengok riwayat ni, takkan Anas silap, Anas dekat dengan Nabi you. Takkan Imam Ahmad nak riwayat satu benda yang problem. So Allah Ta'ala berikan saya rezeki sikit mengaji hadis, maka saya pun semak hadis ni. Bukanlah saya semak, saya tahulah nak cari maklumat tentang hadis di sisi ulama silam, saya tahu. Maka saya buka kitab-kitab, maka kita tengok kukuh ke tak kukuh dalil ni. Okay, kita pergi pada hadis yang pertama. Hadis yang saya sebut tadi, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan daripada Rabi' bin Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas kata, ma zala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Nabi SAW, kata Anas, sentiasa berkunut pada waktu fajar sehinggalah dia meninggalkan dunia. Siapa riwayat? Abu Ja'far Ar-Razi. Nama dia Isa ibn Mahan. Ini nama sebenarnya. Gelaran dia Abu Ja'far Ar-Razi. Apa kata ulama? Jarh wa ta'dil terhadap dia. Apa komentar ulama? Tengok apa kata ulama.
Dia kata, Ibnu Hibban mengatakan, manusia ataupun ulama, kana nas yattaquna min hadithir Rabi' bin Anas ma kana min riwayati Abi Ja'far anhu. Wa inna fi hadithihi ittiraba. Kata Ibnu Hibban, dengar betul? Ibnu Hibban. Bukan saya kena. Ibnu Hibban mengatakan, manusia takut dengan hadis Rabi' bin Anas kalau yang ambil daripada Rabi' ni Abu Ja'far. Ni riwayat mana? Riwayat siapa? Abu Ja'far. Pasal apa? Kerana dia kata dalam riwayat Abu Ja'far, kalau dia riwayat daripada Rabi', hadisnya problem. Ada kegoncangan, ada kecelaruan pada hadisnya. Nampak? Okey. Apa kata Imam Ahmad? Laisa bil qawi fil hadis. Abu Ja'far bukanlah orang yang kukuh dalam hadis. Ingatan tak kuat. Kata Yahya bin Ma'in, yuktab hadisuhu walakinnahu yukhti. Hadisnya boleh ditulis, tetapi dia banyak buat silap. Okay. Apa kata Abu Zur'ah? Syekh yahim kathira. Kalau dalam istilah kita, bila orang panggil kita syekh ni maksud apa? Hebatlah kan? Hebatlah syekh tu. Tapi kalau dalam hadis, orang yang dipanggil syekh, orang yang lemah ingatannya. Dalam hadis, kalau dalam hadis, kalau orang yang hebat dalam hadis akan dipanggil imam. Imam ataupun hujjah. Itu hebat tu. Siqah. Dipercayai. Tapi kalau syekh, biasa-biasa ni. Itu maksudnya. Yahim kathira. Banyak buat salah. Kata Nasai, laisa bil qawi. Tidak kuat. Tidak kukuh ingatannya. Kata Ijli, laisa bil qawi. Tak kuat juga. Okey. So sekarang ni, kalau ikut riwayat ni, hadis ni sahih ke dhaif? Dhaif. Pasal apa? Sebab semua jalur ni bertumpu pada seorang perawi nama dia Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan daripada Rabi'. Maka riwayat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i yang ni tidak boleh jadi hujah kerana dhaif. Okey? Bukan hanya itu saja. Lagi ada orang kata, dia bukan seorang-seorang riwayat, ada orang lain. Memang betul. Ada dua orang lagi perawi yang berkongsi riwayat yang sama dengan dia. Siapa dia? Pertama, Ismail Al-Makki, dan yang kedua Amr bin Ubaid. Kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Hasan, daripada Anas, dengan lafaz Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman berkunut, dan aku menyangka mereka mengatakan Rabi' hatta faraqtuhum. Maksudnya Ali pun kunut juga, sehinggalah aku berpisah dengan mereka, kata Anas. Maksudnya, kalau ikut riwayat ni, Ismail Al-Makki, dia riwayat benda yang lebih kurang sama, tapi daripada jalur Hasan. Juga daripada Anas. Juga daripada Anas, yang mana dia kata, Nabi kunut, Abu Bakar kunut, Umar kunut, Uthman kunut, Ali pun kunut juga. Menunjukkan benda ni berterusan lah. Benda ni berterusan. Okey. Ini riwayat siapa? Ismail Al-Makki dan Amr bin Ubaid. Boleh ke dua orang ni menguatkan riwayat Abu Ja'far? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana syarat nak upgrade riwayat daripada dhaif jadi hasan, apa syarat dia? Mengaji hadis sikit. Lah, kita dah ada banyak jalan. Jalan ni dah banyak dah. Satu Abu Ja'far riwayat, satu lagi Amr bin Ubaid, satu lagi Ismail Al-Makki. Syarat nak upgrade riwayat-riwayat yang dhaif ni jadi hasan li ghairi, dhaif dia tu kena dhaif ringan. Bukan dhaif berat. Kalau dhaif berat tak boleh naik. Okey? So sekarang ni Abu Ja'far Ar-Razi, dhaif dia ringan, betul ringan, boleh naik. Tapi bila kita pergi kepada Ismail Al-Makki, dhaif berat. Dia ni matruk.
Perawi yang ditinggalkan riwayat, tak boleh pakai langsung riwayat dia. Ada dengan tak ada, sama je. Tengok apa kata ulama. Ismail al-Makki kata Imam Ahmad, munkarul hadis, perawi hadis munkar. Kata Ibn Ma'in, laisa bi syai', tidak ada nilai. Kata Ibn al-Madini, la yuktabu hadisuhu. Udahlah daif, jangan tulis hadisnya. Maksud bila jangan tulis ni, tak boleh guna untuk apa-apa pun. Kadang-kadang perawi yang daif macam Abu Ja'far tadi, kada ulama kata yuktab hadisu, ditulis hadisnya. Perkataan yuktab hadisu, hadisnya ditulis tu maksudnya dia ni daif, tapi bolehlah tulis. Mana tahu kalau diingat mungkin ada perawi lain yang kongsi riwayat, so kita boleh upgrade riwayat dia. Itu maksud ditulis hadisnya. Yang ni Ibnul Madini, guru Imam Bukhari kata, la yuktabu hadisu, jangan tulis hadisnya. Hang tulis pun bazir dakwah ya. Bukan boleh pakai. Itu maksud dia. Kata Imam Nasai, matrukul hadis, perawi yang ditinggalkan. Maka Ismail al-Makki riwayatnya kita letak tepi tak boleh pakai. Tengok Amr bin Ubaid pula. Amr bin Ubaid pula kata Ibn Ma'in, laisa bi syai', tak ada nilai. Kata Abu Hatim, matrukul hadis. Kata Nasai, tidak thiqah. Semuanya daif berat. Bahkan sebahagian ulama kata Amr bin Ubaid ni kazzab, kaki bohong. Maka tiga-tiga riwayat tak boleh pakai. Dua riwayat tak boleh pakai langsung, satu riwayat daif. Maka hadis Anas kita kata kekal daif. Tapi betul ke hadis Abu Ja'far Ar-Razi ni daif ringan? Abu Ja'far tu daif ringan. Tapi hadis dia bukan daif ringan. Hadis dia sendiri daif berat. Pasal apa? Sebab dia dah daif. Dia bersendiri dalam riwayat daripada Rabi' bin Anas, dia daif. Lepas tu dia seorang-seorang. Habis tu yang dua orang tadi daripada jalur Hasan. Daripada jalur lain, juga daripada Anas. Yang ni dia seorang, daripada jalur dia. Dan dia menyanggahi riwayat anak murid kanan Anas bin Malik. Semisal Qatadah. Yang mana Qatadah kata, sebenarnya riwayat ni dengan jalur yang, dengan lafaz yang berbeza. Apa lafaz dia? Lafaz dia sebenar adalah, Anas kata dalam hadis ni, sebenarnya Anas nak kata, kana Rasulullah SAW la yaqnut illa idza da'a liqaumin aw ala qaumin. Nabi tidak berkunut, kata Anas, melainkan bila Nabi nak doa untuk kaum muslimin ataupun minta azab ke atas kaum kafir yang memerangi Islam. So itu sebenarnya hadis tu. Kunut nazilah. Maksudnya anak murid kanan Anas yang namanya Qatadah, dia riwayat dengan cara ni. Dengan lafaz ni, dia lebih kukuh daripada Abu Ja'far Ar-Razi tadi. Maka riwayat Abu Ja'far Ar-Razi tadi munkar. Munkar maksudnya silap, salah. Pasal apa salah? Kerana perawinya daif, menyanggahi riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia, itu riwayat Qatadah, dan ramai lagi anak murid kanan Anas yang hebat-hebat. Anas ni ada anak murid yang hebat-hebat. Maka tak riwayat macam mana yang Abu Ja'far riwayat. Okey? Boleh? Siapa yang kata mungkar? Bukan saya. Ibn Rajab Al-Hambali kata mungkar. Senang sikit. Sekali kalau hampa nak kecam Ibn Rajab lah. Aku yorok belakang. Kan? Ha? Anas riwayat. Masa Anas bagi tahu kat anak murid ada bercanggah riwayat. So mana satu yang Anas sebut? Yang Anas sebut yang tadi tu, kunut nazilah tadi. Yang riwayat kata Anas kata Nabi kunut subuh tadi, itu bukan Anas sebut, tu kesilapan perawi itu sebab dia tak ingat. Kan macam ni kita mengaji dalam kelas. Saya mengajar benda betul. Tuan-tuan balik pergi buat riwayat pelik. Tuan-tuan lah punya salah, bukan aku. Macam tu lah. Kan dalam ramai-ramai ni adalah yang kadang-kadang lupa. Macam tu lah. Okey, ada pun riwayat Abu Hurairah yang saya baca tadi, iaitu riwayat daripada Ibn Abi Fudaik, daripada Abdullah bin Sa'id al-Maqburi, daripada ayahnya, daripada Sa'id al-Maqburi, daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah kata, Nabi ni bila diangkat kepala daripada rukuk, rakaat yang kedua subuh, dia akan tadah tangan, Allahumma hdini fi man hadait. Hadis ni riwayat Al-Hakim. Al-Hakim kata hadis ni sahih. Al-Hakim kata hadis ni sahih. Maka masa tu macam kita pun macam, oh ada dalil lah, kuat lah bila Hakim kata sahih.
Bila kita semak-semak balik rupanya tak betul. Bukan kita yang kata hakim tak betul. Ulama yang kata hakim kalau dia al-hakim kalau dia kata sahih, hati-hati. Siapa kata? Ibn Salah kata. Bukan saya kata. Ibn Salah kata. Siapa kata? Ibn Hajar kata. Orang yang mengaji hadis tahu. Al-hakim kalau dia kata sahih, hati-hati. Kerana al-hakim ni dia mutasahil, bermudah-mudah dalam nak menilai hadis sebagai sahih. Apa masalah hadis ni? Masalah dia pada Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Perawi ni, kata Ibn Hajar, tengok kata Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dalam kitab dia Al-Talkhis, masa dia takhrijkan hadis ni, Ibn Hajar kata, Ibn Hajar ni Syafi'i, mazhab Syafi'i. Qala al-hakim sahih. Hakim mengatakan ia sahih. Walaysa kama qal. Sebenarnya tak macam mana yang dia kata. Fahuwa da'if. Sedangkan hadis ni da'if. Li ajli Abdullah. Kerana ada perawi yang namanya Abdullah. Itu Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi tadi. Falau kana thiqatan lakana al-hadis sahih. Tapi kalau dia ni siqah, hadis ni jadi sahih. Tapi masalah dia ni da'if. Saya pun tak puas hati. Betul ke da'if biasa? Mungkin da'if biasa lah kot kan? Kita pun cek dalam kitab-kitab. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama hadis besar. Dia kata, "Jalastu ila Abdullah bin Sa'id majlisan fa'araftu fi." Yani al-kadhib. Aku pergilah duduk dengan Abdullah ni dalam satu majlis. Sembang dengan dia, aku tahu dia ni kaki bohong. Ini kata Yahya bin Sa'id. Kata Imam Ahmad, munkarul hadis, matrukul hadis. Perawi hadis mungkar dan dia ni perawi yang ditinggalkan. Imam Ahmad kata. Abdullah ni. Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ibn Ma'in, dia kata perawi yang dhaif. Dalam riwayat lain sebut tidak ada nilai. Dalam riwayat yang lain menyebut tidak ditulis hadisnya. Dhaif berat. Kata Abu Hatim tidak kukuh. Kata Imam Bukhari, ulama hadis meninggalkan riwayatnya. Kata Nasa'i tidak siqah. Kata Daraqutni, perawi yang ditinggalkan. Zahibul hadis, hadisnya hancur. Maksudnya hadisnya tak terpakai. Kata Ibn Hajar, perawi yang ditinggalkan. Kata Zahabi, wahin, terlalu lemah. Maka riwayat ini juga tak boleh pakai. Terlalu dhaif. So riwayat Abu Ja'far Ar-Razi tak boleh pakai, riwayat ni pun tak boleh pakai. Tapi saya ada baca dua lagi riwayat tadi. Riwayat siapa? Aswad daripada Umar. Riwayat Aswad daripada Umar ni, dia datang daripada riwayat Hammad bin Abi Sulaiman. Yang kata dia solat, Aswad kata dia solat belakang Umar, Umar tak kunut melainkan pada waktu Fajar. Bila kita cek balik riwayat ni, sebenarnya Hammad bin Abi Sulaiman telah menyanggahi riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia bila mereka meriwayatkan daripada Aswad. Tengok. Saya tulis di sini, Hammad bin Abi Sulaiman ni dia soduk, tapi dia ada kesilapan. Memang tak berapa kuat ingatan dia. A'mash, ulama hadis daripada Iraq besar. A'mash ni ingatan dia bagus. A'mash dan Mansur Ibnul Mu'tamir meriwayatkan daripada Aswad, daripada Amr bin Maimun. Yang mana mereka mengatakan sallaina khalfa Umar al-Fajr falam yaqnut. Kami solat belakang Umar, kata Aswad tadi, dalam riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia. Aswad dengan Amru kata kami solat belakang Umar, Umar tak kunut. Ni riwayat yang betul. Riwayat Hammad tadi salah. Riwayat Hammad tadi salah. Maklul, cacat, tersilap. Okey. Ada juga riwayat daripada Hammad sendiri. Abdul Razak San'ani meriwayatkan daripada Hammad sendiri. Kan tadi riwayat Hammad dia bagi tahu dia solat belakang Umar kunut kan. Hammad waktu sekali lagi dia riwayat daripada jalan Abdul Razak, dia sendiri riwayat, dia kata Aswad solat belakang Umar tak kunut. So Hammad ni tak ubah ingat, kadang-kadang dia kata kunut, kadang-kadang dia kata tak kunut. Hammad tu sendiri tak ubah ingat. Dalam riwayat Abdul Razak dia kata dia kunut. Tak kunut. Umar tak kunut. Maka setelah kita semak ke semua riwayat yang kata kunut subuh ni tak sahih. Kecuali satu tadi. Riwayat Bukhari. Itu solat Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah kata, aku akan tunjuk kepada kamu secara dekat solat Nabi SAW. Abu Hurairah pun solat. Bila dia bangkit untuk rakaat yang terakhir, dia tadah tangan. Lepas tu dia doa untuk orang mukmin dan dia melaknat orang
kafir yang memerangi orang Islam. Ni kunut apa? Nazilah. Sebab dalam hadis disebut apa? Zuhur disebut, Zuhur, Isya, Fajar. Maksudnya kunut nazilah. Tapi mazhab Syafi'i kata, sebagai ulama mazhab Syafi'i kata tak. Sebenarnya ini kunut biasa ni, kunut subuh. Cumanya yang Zuhur dengan Isya tu dah dimansuhkan. Tapi mazhab yang lain kata, mana dalil mansuh? Tak ada dalil mansuh pun. Tak ada pun dalil dia dimansuhkan di riwayat Bukhari. Menunjukkan inilah kunut nazilah. So sekarang ni tuan-tuan, kalau ikut penilaian saya, kunut subuh ni tak ada lah. Melainkan kunut nazilah lah ada. Tengok. Apa kata Sagi kalau orang kata, hang kata kunut tak sunnah. Hang hebat lagi pada Syafi'i ke? Dah. Hanbali dengan Hanafi pun kata tak juga. So kita ikut yang tu lah. Hanafi dengan Hanbali bukan betul. Tuhan kata. Tak boleh kata gitu. Ada orang yang lebih besar daripada Abu Hanifah dan lebih besar daripada Imam Ahmad. Seorang sahabat yang mana dia mengatakan, anak dia Abu Malik Al-Ashja'i, dia kata, aku bertanya ayahku. Ayah dia sahabat. Ya Abah. Abah ni sahabat, Abah, ayah. Wahai Abah. Dia kata, ya Abah, innaka qad sallaita khalfa Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Hahuna fil Kufah. Nahwa min 5 sinin. Wahai ayahku, engkau pernah salat di belakang Nabi. Belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman dan belakang Ali kat Kufah ni. Lepas tu bila zaman Ali dipindah kat Kufah. Selama 5 tahun. Akanu yaqnutun, adakah mereka berkunut? Riwayat Tirmizi ni, hasan sahih. Riwayat ni sahih. Kata sahabat ni, ai bunai muhdas. Wahai anakku, ia bid'ah. Kata Tirmizi, hasan sahih. Hadis ni sahih. Dalam riwayat Nasai, dia bukan kata muhdas. Dia kata, ya bunai, innaha bid'ah. Wahai anakku, dia adalah bid'ah. Saya tak suruh tuan-tuan sebut kunut subuh ni bid'ah. Saya tak suruh. Kalau orang tanya, saya kata, saya tak buat lah. Jangan sebut bid'ah, nanti orang marah. Tapi kalau orang duk hentam kita, ni lah puak-puak yang membid'ahkan kunut subuh. Bukan aku, sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi buat dulu. Cuma kita tak berani lah nak sebut bid'ah, kerana kita pun hormat mazhab Syafi'i. Cuma ada tak ulama' yang kata bid'ah? Bukan ulama', sahabat. Sahabat kata bid'ah, bukan kita. Kita tak katalah kan. Cuma kita tolong baca je. Kan? Kalau sakit hati nak macam mana kan? Kalau berani pergilah kecam sahabat, kita tak berani. Kan?